Saya Nur Syazwani binti Yunus dari staf pusat sukan. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniahlah kepada peserta Team Forward yang berjaya bertahan hingga minggu keempat. Telah menjalani sesi berenang dan workout di gymnasium untuk minggu keempat. Semoga niat kita untuk mengamalkan budaya hidup sihat untuk 4 minggu yang akan datang dipermudahkan. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mendengar perkongsian ilmu berkenaan kadar nadi yang akan disampaikan oleh Dr. Farah Sarwani binti Cikgu Razak, Pegawai Perubatan Pusat Kesihatan UPSI. Okey, dipersilakan Dr. Farah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera. Boleh dengar ke suara saya ni? Okey, boleh Dr. Ya, jelas ya. Sebab line dekat pusat kesihatan ni selalu masalah sikit lah. Kadang-kadang orang kata dia tergendala lah, tak bunyi suara apa semua. So kalau ada technical problem tu saya minta maaf awal-awal lah ya. Saya nak share saya punya ni slide. Boleh nampak ke? Boleh nampak. Okay. Nampak. Saya pula tak nampak. Macam mana Aku saya tak boleh nak ni Okey. Jadi pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Pusat Sukan kerana menjemput saya untuk apa orang kata menyampaikan tajuk apa inilah kepentingan kadar nadi inilah dalam konteks kesihatan. So Okay, so macam mana saya nak start macam mana boleh come out dengan tajuk kepentingan nadi ni lah So dalam saya start dengan tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan 2015 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dikatakan 33.5% rakyat Malaysia ni tidak aktif secara fizikal. Itu hanya 14 juta je yang aktif, dan juga kadar obesiti Malaysia ni yang paling tinggi di Asia Tenggara lah, lebih kurang 33%. So daripada situ mereka menawar ataupun menyarankan satu lifestyle lah, ataupun kita kata therapeutic lifestyle changes ni yang meliputi beberapa perkara lah, antaranya pemakanan yang sihat, aktiviti fizikal, kawalan berat badan, berhenti merokok, tidur yang mencukupi dan juga berhenti minum alkohol lah. So yang ni lifestyle ni ataupun cara hidup ni tidak terhad kepada pemakanan dan aktiviti fizikal saja. So daripada sini saya ekstrak aktiviti fizikal ni ataupun so saya fokuskan lagi kepada maksud aktiviti fizikal ni lah. So dalam aktiviti fizikal ni apa yang nak ditekan adalah senaman. So senaman ni adalah aktiviti fizikal yang lebih tinggi intensitinya daripada aktiviti harian. So ada orang kata saya buat kerja rumah, masak, mengurus rumah tu dikira sebagai senaman ke tidak? So senaman ni memang dia lain sikit daripada aktiviti harian lah, tidak dikira sebagai aktiviti harian tu tidak dikira sebagai senaman lah. So dia adalah pergerakan fizikal terancang yang sistematik lah untuk mengekalkan satu atau lebih komponen kecerdasan fizikal dan seterusnya. So senaman ni ada dua jenis lah, aerobik dan anaerobik. So macam mana bila kita buat senaman ni, kita nak tahu intensiti ataupun memantau macam mana bila kita buat senaman ni dia bagi manfaat kepada kita atau tidak. So diukur tahap intensiti bersenam ini
Antaranya ialah melalui petunjuk paling nyata terhadap intensiti senaman yang baik ialah kadar nadi dan latihan. So kat sinilah keluarnya kenapa ada kepentingan kadar nadi ni lah. So untuk tengok atau memantau intensiti senaman ni, satu kita boleh buat melalui talk test. Talk test ni ialah maksudnya bila kita bersenam dan kita bercakap semasa kita bersenam tu. Kalau kita boleh bercakap dengan lancar, kemungkinan kita buat doktor. Maaf doktor, slide doktor yang utama ni dia tak bergerak. Oh, tak bergerak. Oh. Lah macam mana ya? Nampak. Stop presenting. Boleh tak? Tak boleh lah, macam mana ya? Hantar. Sekejap. Email lah kan? Muhammad Fahim Muhammad Alias kan? Muhammad Alias. Saya hantar ikut WhatsApp. Minta maaf, teknik error lagi. Okey. Oh, saya tak berhenti nak control pula. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Tadi saya habis saya berhenti dekat talk test tu. So itulah macam mana kita nak tengok memantau intensiti senaman kita tu lah. So satu dengan cara yang kita kata
subjektif lah kot, ataupun apa yang kita boleh tengok secara ni saja ialah melalui talk test. So kalau kita buat kita bersenam tu, kalau kita masih boleh bercakap dengan nada biasa, mungkin intensiti senaman yang kita buat tu di bawah tahap yang sepatutnya lah. Kalau kita buat tu kita masih boleh bercakap tapi yang keadaan tercungap, tu okay dah, kita dah sampai ke tahap yang kita kata maksimum lah kadar nadi latihan. Ataupun kita tak boleh nak bercakap langsung termengah-mengah, yang itu dah lebih daripada tahap yang sepatutnya. Dengan satu lagi yang caranya ialah melalui skala Borg ataupun Rating of Perceived Exertion, RPE. Boleh next slide. So yang ni targetnya ialah rating di antara 13 hingga 16 lah. So 70 hingga 80%. Tapi bagi orang yang beginner ataupun mula ni janganlah aim 70% terus lah. So at least go by mungkin 50% dulu and then slowly naik ke hingga mencapai ke 80% lah. Okay, terusnya. Okay, so keadaan nadi ni just recap sajalah. Saya rasa tuan-tuan, perempuan pun dah dengar tajuk ni melalui dalam siri ceramah yang sebelum ni. So ni just recap sajalah. So keadaan nadi ni ialah keupayaan otot jantung untuk bekerja, diukur dengan cara mengira denyutan nadi. So biasanya kita ukur di pergelangan tangan lah. Yang lagi satu bahagian bawah telinga. Tapi common ataupun biasa kita guna ialah di pergelangan tangan. So dia ada beberapa kadar nadi yang kita perlu buatlah atau ukur. Satu ialah kadar nadi semasa kadar nadi rehat, iaitu kadar nadi semasa tidak melakukan aktiviti. So yang ni kita kira dalam kiraan 1 minit lah. So kalau kita ambil kita time dalam 10 saat, kita time 6 lah untuk dapat kiraan nadi itu dalam masa 1 minit. Seterusnya. Kemudian ada kadar nadi maksimum, iaitu diperolehi dengan menolak umur daripada angka 220. So 220 tu ialah macam pemalar lah. So kalau seorang subjek, orang tu berumur 33 tahun, so dia punya kadar nadi maksimumnya ialah 220 tolak 33, 187 contohnya. So and then ada kadar nadi sasaran. So formula ini untuk mendapatkan idea, contohnya kita nak kita punya tahap kita target kita punya sasaran intensity latihan kita tu by 60%. So tu adalah contoh dia punya macam mana nak kira kadar nadi sasaran. Di mana kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat darab dengan 0.6 ataupun 60% tu 0.6 tambah dengan kadar nadi rehat. So dan untuk orang yang umur 33 tadi, dia punya kadar nadi sasaran ni adalah 141 beat per minit lah. Dan kadar nadi latihan ialah kadar nadi maksimum kadar nadi latihan adalah kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat. So dia akan dapat kadar nadi latihan semasa dia buat latihan tu ialah dia punya expected nadi yang dia boleh capai lah pada kiraan untuk intensi 60%. Boleh faham ke? Ataupun saya teruskan dulu lah, nanti soalan kita buka soalan kan nanti seterusnya. Okey, so dalam itu tadilah kepentingan nadi dalam konteks latihan lah ataupun senaman semua tu. So dalam konteks kesihatan, kadar nadi ni dia agak berbeza, dia punya orang kata macam mana pengiraan apa semualah. Dia lebih kepada kita kata relation dia dengan penyakit lah. So dalam terminologi untuk nadi dalam medikal dipanggil arrhythmia ataupun kelainan kepada rhythm nadi tu. So secara kasarnya saya bahagikan kepada dua lah. Dia ada fast heart rate dengan slow heart rate.
So kalau nadi yang laju sangat lebih daripada 100 beat per minit dikira tachycardia lah, ataupun slow heart rate bila nadi tu kurang daripada 60. So dua-dua keadaan arrhythmia ni dia boleh jadi normal, dia boleh jadi tak normal. So tak semestinya orang yang nadi dia laju tu mesti dia ada penyakit. So ada juga yang ataupun dia punya nadi perlahan ni dia ada penyakit. It could be normal for some patient lah. So dalam keadaan macam mana yang jadi tak normal bila dia ada mengalami simptom lah. So kalau kita tengok dua-dua fast heart rate dengan slow heart rate ni, dia punya simptom dia lebih kurang sama. So dia ada, kalau mungkin tachycardia ni dia rasa palpitation ataupun dada dia berdebar lah. So ataupun yang orang yang slow heart rate ni dia rasa pening, rasa nak pingsan. Tapi dua-dua keadaan boleh dapat sesak nafas dan boleh juga dapat chest pain. So bila ada tanda-tanda macam ni dan juga bila dia rasa nadi dia tu, mungkin dia perlu pada pemeriksaan lanjut di klinik lah ataupun kena berjumpa dengan doktor lah. Okay, seterusnya. Okay, ini secara kasar je lah sebab kenapa jadi arrhythmia ni. Macam saya kata tadi, dia ada yang stable dengan unstable. Kalau stable ni biasanya umur lah. So umur, aging ataupun bila semakin berumur seorang tu, dia boleh jadi nadi dia boleh jadi laju sangat, boleh jadi slow sangat. Ataupun among atlet yang memang dia punya jantung di-train, so kadang-kadang dia boleh jadi nada jantung dia punya heart rate dia tu memang agak slow, mungkin kurang daripada 50, tapi dia sihat je. Dan keadaan yang tidak stabil, contohnya mereka yang ada underlying disease lah, macam kecil manis, darah tinggi, kolesterol, jenis penyakit jantung, jenis penyakit thyroid dan juga obstructive sleep apnea. So seterusnya saya rasa end of. So bila berlakunya keadaan begini, maka it is advised to see the doctor lah untuk buat pemeriksaan lanjut sama ada dia masalah arrhythmia tuan-tuan perempuan ni berada dalam kategori normal ke ataupun tidak normal. So doktor, tugas doktor ialah untuk rule out all the kita kata benda-benda bahaya lah ataupun yang berkaitan dengan jantung ni yang ada kemungkinan masalah pada jantung itself ataupun masalah secara sistemik macam thyroid apa semua. So kalau dia dah buat pemeriksaan tak ada, insyaAllah mungkin lebih kepada kita kata pemantauan sajalah. So saya rasa itu untuk saya punya slide. So saya mungkin buka pada soalan lah ataupun saya balik semula pada fungsi Mana Syazwani lah. Okey, sekian saja taklimat daripada Dr. Farah. Kita buka soalan kepada peserta. Jika ada sebarang soalan yang nak ditanya, boleh tanya terus ataupun di ruang chatting. Ada soalan tak? Assalamualaikum Dr. Fadi. Saya Hakim daripada JPHB. Yeah. Saya nak tanya pendapat doktor tentang resting heart rate lah. Saya punya resting heart rate below 50 dan kadang-kadang below 40, tapi saya tak adalah simptom-simptom bradycardia tu. Cik Amal memang seorang yang aktif bersukan ke? Aktif tapi bukanlah level atlet. Itulah. Yang pengiraan nadi tu kira guna jam ke atau memang kira sendiri dengan manual? Guna jam juga, manual juga dengan guna tekanan darah tinggi punya mesin tu. Okey. So dia tally lah kalau kira manual dengan jam pun sama je lah. Tally lah. Okey. Tak ada sakit apa. Minta maaf lah saya tanya terus lah ya.
ni kan. Sama, Tak boleh. ada apa-apa lah kan. Cik manis ke, darah tinggi. Darah tinggi ada. Darah tinggi dia. Makan ubat apa tu? Amlodipine. Amlodipine. Sebab sebelum ni memang saya makan beta blocker, tapi dah stop lah, lebih kurang setahun lebih dah lah. Stop sebab? Sebab harik rendah lah. Saya pergi klinik balik, saya cakap bila saya aktif, harik saya rendah. So doktor klinik stopkan lah saya punya beta blocker tu. Okay. So sekarang nak makan amlodipine pun kadar nadi tu masih tahap yang macam tu lah. Ya, betul. So dalam pemeriksaan lepas ada buat ECG. ECG dah banyak kali buat doktor. Alhamdulillah okey. Saya dah pergi MOPD juga. Bila pergi MOPD dia kata kalau bawah 50 okey je kot. Dia kata tak ada masalah kot. Dia cakap macam tu lah. Yelah, kalau secara generalnya kadar nadi yang terlalu rendah lah ataupun kita kata less than 60 ni boleh jadi signifikan pada heart problem. Tambah lagi Cik Amar ada darah tinggi kan. So kalau dalam pemeriksaan yang doktor dah lakukan tu, dia biasa yang kita takut ialah masalah pada jantung tu lah, disebabkan orang kata komplikasi daripada penyakit kita lah ataupun penyakit darah tinggi itself. So dia boleh menyebabkan jadi jantung tu bengkak ataupun jadi iskemik ataupun valve dia tidak ni kan, ataupun dia punya ataupun risiko untuk dapat heart block lah. So kalau dalam pemeriksaan ECG serial pemeriksaan tu dilihat tidak ada risiko itu, biasanya dia lebih kepada, kita nak kata normal pun tak normal lah, tapi lebih kepada pemantauan lah. So kita pantau. So kalau kata Cik Amar ada simptom, especially chest pain ataupun sesak nafas apa semua tu, then mungkin perlu berjumpa semula dengan doktor dan buat pemeriksaan semula. Okay. Masih ada. Okay, ada soalan lagi? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Daripada Kolej Akbar. Okey, saya ada satu soalan. Ya. Lepas join program Fit for Work ni, waktu seminggu pertama, sebab sebelum ni saya bersukan basikal tapi kan tak pernah ambil tahu pasal heart rate ni. Dan bila join program Fit ni, diterangkan oleh coach pasal heart rate ni, saya ada nampak graf heart rate saya pada 2 minggu pertama sebelum tu, dia selepas kita bangun tidur, dia punya heart rate dia naik tinggi. Dia dalam 100, tapi dah lately ni dah banyak workout ni, bila setiap pagi dia punya heart rate ni dia resting heart rate dia dalam 70 je. Apa yang menyebabkan kita punya perubahan daripada yang tinggi sebelum ni, tiba-tiba dia menurun dengan mendata relax je? Okey, dari pembacaan saya lah, kalau saya silap mungkin mungkin ada doktor di yang sukan tu boleh betul kan. So bila kita mungkin Cik Syarif sebelum ni aktif bersukan ataupun seorang atlet, so bila dah lama tidak bersukan tu, jadi jantung kita punya otot jantung ni dia dah balik semula pada pace dia yang lama lah. So bila kita start training balik, so kita punya otot jantung ni dia orang kata di train untuk bekerja pada waktu orang kata waktu kita buat aktiviti, kemudian masa rehat dia memang rehat betul. Ada kemungkinan macam tu lah. Saya menjawab soalan tak? Maksud saya macam ni, dia 2 minggu first program tu,
Setiap pagi saya punya lepas workout macam malam, pagi ada workout, petang ada workout. Esok paginya heart rate saya akan tinggi. Itu dalam seminggu pertama. Kira seminggu yang terakhir ni kira dah maintain workout tu selama 2 minggu. Heart rate saya sekarang ni dia rendah je. Kenapa dia jadi macam tu lah? Kenapa dia berubah macam tu? Tapi kalau tanya saya, dia perubahan yang baik lah. Adakah memang daripada sebabkan workout kita tu, sebab kita dah sustain dengan workout yang macam tu, dia dah jadi apa, low heart rate macam tu? Macam yang saya terang tadi lah, bila kita dah start training kan, so perlahan-lahan kita punya otot jantung ni dia dah orang kata adapt lah dengan aktiviti masa kita buat latihan, dan dia bila dia rest, dia akan rest orang kata secara rendah lah. Okay. Ya. Kalau selepas katakan macam dia dah berhenti workout, so kadang ada kemungkinan kadang nadi dia boleh orang kata back to dia punya previous punya nadi lah, provided dia pun tak ada penyakit-penyakit lain lah, darah tinggi ataupun masalah pada jantung, thyroid dan semua tu lah. Sebab sekarang ni untuk kadar nadi yang kita tengok di sini ialah masa kita buat latihan. Kalau dari segi kesihatannya, kita masih ambil range daripada 60 to 80 tu ialah normal heart rate, resting heart rate. So as long as dia tidak ada masalah kesihatan lain ataupun tidak ada simptom, then kita just boleh leave it lah. Faham ke? Sebab dia kadar nadi ni maksudnya untuk masa latihan dikira dia punya kenaikan ataupun perbezaannya bila lepas masa rehat dan lepas kita buat latihan lah. Tetapi untuk dalam perspektif kesihatan, kita ambil kira kadar nadi ni secara purata saja. Kita tak tengok sangat dia punya orang kata perubahan tu lah. Jadi as long as kadar nadi kalau dia kira secara purata, range dalam 60 hingga 80 dia punya kadar nadi tu, so dikira dia sihat lah, provided dia tidak ada sakit lain-lain lah. So nak tahu dia ada sakit lain-lain tu, dia kena datang dan berjumpa doktor lah untuk pemeriksaan lanjut. Dia tak tahu saya menjawab soalan ke ataupun macam mana? Ke rasa tak faham? Kalau ikut bagian ni, kita akan workout setiap hari, nadi akan cantik. Tidak lari bekerja lebih keras berbanding sebelum training dari 105 naik kepada 70. Berapa kali untuk kita perlu workout untuk maintain nadi yang cantik? Saya jawab soalan Cik Esma Rozaini . So kalau mengikut program ni, kita akan workout setiap hari, nadi akan cantik. Tapi kalau lepas program ni, seminggu sekali, berapa kali kita nak perlu workout untuk maintain nadi yang cantik? Secara generalnya, kalau ikut saranan daripada Kementerian Kesihatan sendiri lah, even dalam buku yang saya baca ni pun, dia kata kumulatif
senaman ataupun aktiviti fizikal yang kita buat lebih kurang 150 minit seminggu. So itu bergantung kepada apa jenis latihan yang kita buat lah. So contoh macam saya rujuk pada so melakukan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal intensiti sederhana sepanjang minggu atau sekurang-kurangnya 75 minit aktiviti fizikal intensiti tinggi. So kalau kata macam menjawab soalan tadi, so berapa kali kita nak buat tapi kumulatifnya dah 150 minit. So mungkinlah hari ni kita buat dalam 30 minit, besok 30 minit. So kalau kita konsisten 30 minit, so kita akan dapat dalam 5 kali seminggu lah. Ada orang dia tak mampu nak buat 30 minit, mungkin dia buat dalam 15 minit saja. So dia punya pacing tu mungkin dia kena buat gerak lah untuk cukupkan 150 minit tu. Untuk aktiviti fizikal intensiti sederhana. Assalamualaikum Doktor. Salam. Doktor, saya ada satu soalan. Macam doktor cakap tadi lah, kalau kita ada sakit lain kan. Macam saya sebelum ni berat saya 127 kg dan saya dapat darah tinggi pun sebab berat badan tinggi lah. So sekarang ni saya dah cuba untuk reduce saya punya berat badan. Saya monitor juga saya punya tekanan darah hari-hari. Alhamdulillah lah tekanan darah dah kembali normal, cuma doktor tak stopkan ubat lagi lah, itu je lah. So masih ada kaitan lagi ke antara penyakit tu dengan kita punya kadar nadi, doktor? Kaitan penyakit dengan kadar nadi? Ya. Dia macam ni, macam ni bila seseorang tu ada masalah berat badan, so dia berisiko untuk dapat penyakit-penyakit kita panggil kronik macam ni lah, termasuklah darah tinggi, diabetes, kolesterol. So sebenarnya dengan menurunkan berat badan secara efektif lah, so kita ambil lah dalam 5 to 10% weight reduction dalam masa 6 bulan. So memang significantly boleh turunkan kita punya tekanan darah tu. Kalau bersama dengan ubat, lagi orang kata efektif lah, lagi lama kita boleh maintain. So bila katakan macam tekanan darah dah makin baik, jadi ubat tu pun sebenarnya kita kena teruskan juga. Sehinggalah mungkin pada satu ketika, sebab bila prinsip penyakit kronik macam ni, dia tidak ada kita kata istilah cure lah ataupun sembuh daripada penyakit tu. So kita kata dia hanya lebih kepada terkawal dan tidak terkawal. So bila terkawal dengan baik dengan penurunan berat badan, dengan ubat, macam dia punya prinsip dia ialah kena maintain dia tekanan darah tu. So cuma mungkin dari kata pemantauan secara berterusan lah, maknanya dalam follow up yang kita pergi setiap berapa bulan, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali tu, doktor akan pantau tekanan darah tu secara baik lah, termasuk nadi sekali. So kalau ada macam tekanan darah tu goes sangat rendah, contohnya bawah 90-60, mungkin dia akan kita kena reduce the dose ubat yang dimakan sekarang ni untuk tak nak bagi dia terlalu rendah pula. Macam sekarang ni kalau ikutkan atas biasalah dalam 12, 13, yang bawah boleh cecah sampai 60 macam tu lah doktor. Okey. So walaupun bawah dia 60 tapi atas dia 120, 30 tu still kita kata pada tahap yang terkawal lah. So bila macam tu kita tak teruskan jugalah. Ya, walaupun bacaan tu sebelum kita makan ubat. Ya, sebab ubat yang amlodipine ni dia dia cover more than 24 hours lah. Oh, okay. So akan ada efek lepas 24 jam tu kesan ubat tu untuk kawal tekanan darah. Okay, sebab saya selalu juga skip makan ubat. Kita tak boleh lah Terlupa. Lepas tu doktor nak tanya, dekat pusat kesihatan kita boleh buat stress test ke doktor?
Stress test tak ada kita ada ECG saja ya. Stress test ni dia kena lari atas treadmill dan dipasangkan button ECG tu lah untuk tengok rhythm tu. So yang tu biasanya di specialized klinik lah di hospital yang ada unit kardiologi ataupun medical punya ni. Okey, faham. Terima kasih doktor. Okey. Okey, ada sebarang soalan lagi tak nak tanya? Sebelum tu, sementara tunggu soalan lain, okey, saya nak maklumkan kita ada kelas swimming petang ni hari Isnin seperti biasa pukul 5.30 hingga 6.30 dan hari Jumaat 5.30 dan 6.30. Saya nak maklumkan ya, kalau dekat luar kita ada 8 sesi, kita kena bayar 350. Tapi sebab program IFIT kita ada 16 sesi, bermakna 2 kali ganda. Sekali ganda daripada sesi renang dekat luar, hanya percuma. Okey, pada peserta-peserta yang tak pernah join kelas swimming, saya harap 4 minggu terakhir ni marilah kita turun bersama-sama, basah-basah dalam kolam, belajar berenang daripada kita tak tahu boleh jadi tahu, tanpa sebarang bayaran, percuma sahaja. Dan jangan lupa setiap Sabtu kita ada sesi workout di gymnasium untuk 3 sesi dan 4 kali terakhir, 4 minggu terakhir ni je kita dapat siap dengan instruktor lagi ajar guna dengan cara yang betul. Okey, untuk besok pula jangan lupa ada body composition test dan e-fit test. Yang ni pun rugi kalau tak datang. Sebabnya kalau dekat luar, yang dekat Tanjung Malim, semaklum saya ada dekat klinik IMA. Kalau nak guna, ada bayaran sebanyak 50 hingga 100 kadar bayaran dia. Average tu lah. Cumanya kalau besok kalau datang percuma je. Kita boleh tahu sama ada kita punya dalam badan ni ada perubahan tak daripada first minggu yang kita ukur tu dengan minggu yang keempat. Ada perubahan tak? Ada penambahbaikan tak? Kalau berat badan tak kurang, dia tak apa. Kita nak tahu yang peratusan dalam badan. Kita punya fat, kita punya struktur badan yang hari tu dalam kertas tu kan, kita nak tahu perubahan dia. So datang, kalau ada yang berkelapangan tak tolong datang. Kita pun nak simpan data-data peserta. Boleh? Kalau lagi satu berkenaan, yang ni ada, yang sebabnya ada peserta yang tanya berkenaan baju fit for work. Kita punya urus serta telah uruskanlah untuk baju ni dan ada, cumanya kena ada bayaran sebabnya dia tak termasuk dalam bajet kertas kerja kan. Jadinya kalau nanti dalam grup IFIT tu saya akan forwardkan design baju berserta harga. Okey, itu saja makluman untuk peserta IFIT. Jangan lupa petang ni datang, kita swimming, tinggal lagi 4 minggu je. Okey, itu saja. Ada lagi tak soalan berkenaan kadar nadi? Dalam ruang okey, maaf terkeluar pula. Okey, tak ada soalan Daya. Kalau tak ada soalan, saya nak akhiri sesi perkongsian kita pada pagi ini. Semoga kita sama-sama beroleh ilmu dan manfaat berkenaan kadar nadi. Terima kasih kepada Dr. Farah atas perkongsian ilmu pada pagi ini dan terima kasih kepada semua peserta Fit Forward kerana meluangkan masa untuk mendengar perkongsian pada pagi ini. Jangan lupa, lagi sekali saya ingatkan, petang ni sesi renang. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
Terima kasih. Assalamualaikum.